forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Ustaz Ali jawab. Kata Haji Adi, saya mimpi Rasulullah datang melawat kampung Musila. Lepas tu saya baca di TV kat TV Pertiwi ni, pas dakwah mimpi Hadi bertemu Rasulullah selari syarak. Saya baca di sikit. Paman awak mimpi Presiden Yang Tan Sri Haji Adi berjumpa Nabi boleh dijadikan hujah kerana tidak bertentangan dengan syarak. Akhirnya kita dengar respon daripada Ustaz Ali. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kampung Musila. Assalamualaikum. Berkenaan dengan persoalan mimpi Nabi, ya, ada baru ini seorang tokoh politik di Malaysia menceritakan sendiri beliau mimpi Nabi datang ke Rusila. Ya, Nabi datang ada parut kesan daripada perang Uhud. Kemudian katanya ada, saya tak dengar semua sekali. Pada sahabat kata beliau mengatakan nampak muka Nabi hitam. Saya dengar yang beliau kata muka Nabi ada parut pada kesan muka Nabi. Tapi yang ni pula ada sahabat dia beritahu muka Nabi hitam. Dan juga saya dengar dia kata ada bangkai anjing kat rumah. Cila tu menyebabkan beliau malu kata pada Nabi katanya. Jadi apakah itu Nabi? Saya yakin dia bukan Nabi. Walaupun ada hadis sahih Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi, atau riwayat lain la yatamassalu fi surati. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia melihat aku sebenarnya. Ada riwayat kata fil yaqazah, dalam keadaan sedar, kerana syaitan, sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai aku. Tapi berdasarkan riwayat yang sahih daripada Ibn Sirin, bila ada seseorang mendakwa bermimpi Nabi, Ibn Sirin hebat dari segi takbir mimpi. Ibn Sirin akan bertanya, beritahu aku sifat-sifat yang kamu nampak dalam mimpi kamu. Bila orang tu cerita Ibn Sirin, ya, dia tahu Nabi yang sebenar, ya, maka dia kata kamu tak tengok Nabi. Maksudnya bukan Nabi lah yang kamu mimpi itu, walaupun kamu rasa itu memang Nabi. Ibn Abbas juga bila seseorang kata dia bermimpi jumpa Nabi, ya, orang tu bukan sahabat lah, tak pernah jumpa Nabi, Ibn Abbas kan minta dia sifatkan, beritahu apa yang dia nampak. Bila dia sifat-sifatkan, Ibn Abbas kata yang kau sifatkan tu sebenarnya cucu Nabi Al-Hasan bin Ali, ya, lalu kamu terkeliru dengannya. Ya. Jadi menunjukkan bahawa orang yang melihat Nabi sebenarnya, dia orang memimpi Nabi sebenarnya orang yang memang kenal Nabi, dia pernah lihat dia, ataupun sifat-sifat itu memang sama betul seperti dalam kitab-kitab Syama'il. Tapi kitab Syama'il, kita yang tak pernah tengok, kalau kita baca kitab Syama'il, Nabi seorang yang badan tegap, rambutnya sampai ke bahu, ikal, janggutnya lebat. Tapi kita tak, kalau kita lukis balik pun tak akan sama dengan Nabi, sebab kita tak pernah jumpa, ya. Bahkan Ibn Abbas kata tadi kan, seseorang itu boleh dikelirukan dengan cucu Nabi, ya. Apatah lagi bila tokoh politik itu kata dia nampak muka Nabi hitam, dan juga ada parut pada perang Uhud. Tidak meyakinkan itu Nabi lah, ya. Dan tak perlu pun dijaja, dijual cerita itu. Dan saya pernah bertanya kepada seorang kelulusan Doktor Al-Azhar, Dr. Haidar. Dia orang Indonesia tapi kerja di USIM. Dia degree master dan juga PhD di Al-Azhar. Saya tanya dia tentang mimpi Nabi. Dia kata dia pernah tanya pada Syekh Azhar tentang mimpi jumpa Nabi. Sebenarnya saya kata kebanyakan orang yang mendakwa mimpi jumpa Nabi, sebenarnya ketika mimpi itu dia tak yakin, tak ada keyakinan yang kukuh bahawa itu Nabi. Tapi selepas dia tersedar pada mimpi, baru dia akan datang bisikan-bisikan yang mengatakan itu Nabi. Itu yang banyak terjadi sebenarnya. Sebab yang betul-betul mimpi jumpa Nabi, orang tu memang dia kenal Nabi, ya. Dan ketika mimpi tu memang dia dah betul-betul yakin tanpa apa-apa keraguan. Yakin tak, maksud dia memang kenal Nabi, ya, khususnya orang yang sahabat yang pernah lihat. Jadi orang yang tak pernah lihat Nabi ni tidak meyakinkan itu Nabi. Betul sifat-sifat yang pelik, yang muka hitam ke, ada parut ke kat Uhud. Wallahualam. Okey, setelah kenyataan Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Prof. Madya Datuk Dr. Luqman Abdullah tentang RUU Mufti Wilayah disiarkan TV Hijrah, nampaknya sahabat-sahabat di sebelah sana, di sebelah apa ni kita panggil Salafi lah kan, bercempuru macam histeria.
Kita dengar ucapan Mufti ni. Perlu dipahami bahawa aliran Asy'ariyah Maturidi ini ada satu aliran yang membentuk majoriti umat Islam di seluruh dunia dan juga yang telah diterima pakai di negara kita ini sejak ratusan tahun. Kemasukan Islam di negara kita ini dan juga di Nusantara keseluruhannya, mereka membawa pendakwah dahulu membawa dengan aliran ini. Jadi kalau kita katakan ia satu aliran yang akan mengeluarkan aliran lain, memang dari satu segi ia mengeluarkan aliran lain yang sesat itu. Dan itu memang tujuan kita pun untuk memastikan tidak berlaku kemasukan aliran sesat ke dalam negara kita ini. Tapi dalam konteks penjenamaan hanya kepada Asy'ariyah Maturidi, ia merujuk kepada satu jumlah besar daripada umat Islam yang berpegang kepada aliran berkenaan. Dan itu menjadi asas kepada peletakan tarikh itu dalam IUU Mufti. Jadi tidak perlu kita rasa gusar, tidak perlu kita rasa risau tentang jenama itu, kerana ia telah pun menggambarkan apa yang telah kita terima pakai sedia ada di negara kita ini sebelum daripada ini sehinggalah pada sekarang. Saya pun hairan kenapa sahabat-sahabat Salafi merasakan mereka sesat. Sedangkan Datuk Mufti tidak sebut sepatah pun Salafi ke, Wahabi ke, sesat itu. Memang tujuannya aliran Asy'ariyah Maturidiyah yang telah beratus tahun, berabad-abad lah, dengan pendakwah-pendakwah mereka masuk bawa Islam ke sini, ya, dan memperkukuhkan Islam di Nusantara, di Malaysia ini, untuk melawan apa-apa saja yang sesat. Tak kira lah Syiah ke apa ke. Jadi sepatutnya tak menjadi isu. Kenapa sahabat-sahabat Salafi merasakan mereka tergolong golongan yang sesat atau disesatkan? Itu yang saya tak faham, sehingga mereka macam histeria. Sedangkan kenyataan Datuk Mufti tiada apa-apa masalah bagi saya. Memang untuk jaga Islam, sebab Islam ni agama persekutuan, kena jagalah. Tapi kalau mereka nak mempertahankan pendirian atau kenyataan yang dalam kitab ditulis dalam kitab oleh beberapa orang ulama Salafi atau Wahabi di Timur Tengah sana, itu memang sesat. Kalau mengkafirkan Asy'ariyah, menyamakan Asy'ariyah sebagai golongan berada atas manhaj musyrikin, itu dalam kitab dituliskan. Tapi Salafi, sahabat Salafi ini mereka kata mereka bukan Wahabi, tak suka dipanggil Wahabi. Okey, kita tak panggil Wahabi. Tapi pelik juga bila kita kritik Wahabi, mereka marah. Ini yang kita merisaukan. Apakah ada di sini unsur-unsur penyamaran, ya? Buat-buat moderate tapi sebenarnya ekstrem. Dia menyembunyikan ekstremisme itu. Itu yang kita bimbang, ya? Sebab elemen-elemen itu nampak kadang-kadang bila trigger, dia nampak dia punya ekstremisme itu. Itu yang kita bimbang sebenarnya. Jadi kalau ikut macam biasa aliran saya pun nak, sebab banyak amalan saya macam orang Salafi, serupa dengan Salafi, ya, tapi saya tidak ada masalah dengan Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni memang majoriti umat Islam di Malaysia, majoriti di Indonesia, majoriti seluruh dunia. Nak nafikan apa lagi fakta yang jelas ini? Tak boleh nafikan dah. Ya, jadi sebenarnya saya menyokong pendirian Datuk Mufti Rahid itu. Itulah yang sebenarnya Islam agama persekutuan. Sekian. Kita saya baca detail lagi. Ketua penerangannya Ahmad Fazli Sya'ari berkata, mimpi Presiden PAS menyeru kepada perpaduan ummah dan selaras dengan tuntutan Islam. Ada ulama UMNO berkata mimpi bertemu Rasulullah tidak boleh dijadikan hujah, tetapi jika apa yang didapati daripada mimpi selari dengan tuntutan syar'i, tiada masalah. Menyuruh ke arah perpaduan ummah bukanlah selari dengan tuntutan syar'i, jadi ia memperkuatkan azam dan tekad melaksanakan tuntutan Islam. Lainlah jika tiba-tiba mimpi tersebut mengarahkan sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Coretnya di Facebook miliknya Fazli Sya'ari. Kita mai terus menyokong ini. Apa pada dapat Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.